Baik saudara, lintas langsung dari Bumi ke Nyalang hari ini antara lain membawakan perkembangan pelaksanaan program Jualan Keluarga Malaysia PKJM di Sarawak. Perincian lanjut bersama Vanessa Mering. Silakan Vi. Ya Nurul, bekalan keperluan asas sepanjang pelaksanaan program Jualan Keluarga Malaysia di negeri ini adalah stabil dan mencukupi. Itu jaminan yang diberikan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Sarawak. Tapi sebelum itu, kita akan memperincikannya. Kita ke berita utama. Peperangan Rusia-Ukraine memberi kesan terhadap komoditi kelapa sawit negara. Timbalan Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi, Datuk Willy Mongin berkata ini berikutan peralihan permintaan dunia daripada komoditi minyak sayuran seperti soya dan bunga matahari kepada minyak sawit. Menurut beliau, peperangan tersebut memang memberi kesan terhadap negara, namun setakat ini kesan tersebut menyebelahi Malaysia dengan harga minyak sawit kini menjadi harga paling tinggi di dunia untuk minyak sayuran. Ada rahmat di sebalik kejadian tersebut di mana apabila kejadian itu berlaku, harga sawit menjadi harga yang paling tinggi dalam dunia sekarang ini untuk minyak sayuran. Selama ini belum ada dalam sejarah harga sawit adalah harga minyak sayuran yang paling tinggi. Dia tidak boleh melawan minyak soya, minyak bunga matahari dan sebagainya. Katanya trend tersebut akan berterusan kerana peningkatan harga baja dilihat akan meningkatkan kos penanaman komoditi lain. Jelasnya peperangan di Rusia yang merupakan salah satu negara pengeluar komponen untuk membuat baja nitrogen fosforus dan kalium NPK sememangnya memberi kesan kepada peningkatan harga baja yang seterusnya menjejaskan kos pengoperasian ladang terutama komoditi minyak sayuran seperti soya dan bunga matahari. Sebaliknya, situasi tersebut tidak melibatkan komoditi kelapa sawit yang dilihat mempunyai kecekapan lebih tinggi daripada minyak-minyak lain. Datuk Willy menyatakan demikian dalam sidang media selepas merasmikan program Jelajah Agri Komoditi #Keluarga Malaysia memperkasa komuniti wanita dalam sektor agri komoditi koko di Teng Bekap di Siburan, Serian. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Sarawak beri jaminan bahawa bekalan keperluan asas sepanjang pelaksanaan program Jualan Keluarga Malaysia PJKM di negeri ini adalah stabil dan mencukupi. Pengarahnya Datuk Stanley Tan berkata ini termasuk bekalan untuk penduduk di kawasan luar bandar agar mereka juga dapat menikmati harga barangan asas yang ditawarkan dengan lebih murah. Jelas Datuk Stanley, pihaknya juga bekerjasama dengan agensi-agensi lain, antaranya Kementerian Pertanian dan Industri Makanan, Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia dan rakan-rakan strategik sektor peruncitan lain bagi melancarkan program berkenaan di negeri ini. Panjang program kita ni dan untuk musim perayaan yang akan datang, kita mendapat feedback yang baiklah daripada mereka bahawa semua bekalan ayam, telur dan ikan dan sebagainya mencukupilah sepanjang bulan ini dan akan datang. Dan setakat ini kita tidak mendapat lagi aduan lah berkaitan dengan kekurangan bekalan yang seperti sebelum inilah. Datuk Stanley Tan berkata demikian pada sidang media selepas membuat walkabout program Jualan Keluarga Malaysia di sebuah pasaraya di Kuching. Program serupa turut diadakan serentak di Stampin, Batu Kawah, Beluru, Sarike dan Engkelili dan Lubuk Antu mulai hari ini hingga esok. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak akan mengeluarkan prosedur operasi standard baharu dalam masa terdekat sebagai persediaan pembukaan pintu sempadan selari dengan peralihan fasa endemik pada 1 April depan. Timbalan Premier Sarawak yang juga pengerusi JPBN, Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas berkata, JPBN kini sedang merancang logistik dan strategi untuk membolehkan sempadan dibuka.
Justru beliau terus menyeru rakyat negeri ini untuk mengambil dos lengkap sebagai pelindung diri untuk menjalani hidup dalam norma baharu. Setakat ini katanya terdapat 208,486 rakyat Sarawak yang layak tetapi masih belum melengkapkan vaksinasi. Tambahnya Sarawak adalah salah satu negeri yang berprestasi tinggi di Malaysia yang telah mencapai kadar vaksinasi dos penggalak yang sangat tinggi. Sehingga 16 Mac lepas Sarawak telah memberikan dos penggalak kepada 80.4% daripada populasi yang layak iaitu 18 tahun dan ke atas. Mereka yang diberi dos penggalak termasuk kumpulan dalam kategori berisiko tinggi iaitu yang mempunyai komorbid 84.7%, orang kurang upaya 80.6%, pekerja penjagaan kesihatan 95.7%, manakala warga emas 85.5% dan penerima vaksin Sinovac 82.3%. Beliau menyatakan demikian dalam ucapannya pada makan malam sempena National Conference on Dayak Women 2022, Dayak Women Making a Difference di Pusat Konvensyen Borneo Kuching. Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEK mempelbagaikan strategi dan pendekatan tertentu dalam usaha menggandakan kedatangan pelancong asing ke Malaysia. Sebaik sahaja sempadan negara dibuka bermula 1 April ini. Menteri berkenaan Datuk Seri Nancy Shukri memberitahu kementerian baru-baru ini telah berjaya membina acara mesyuarat, insentif, persidangan dan pameran MICE yang akan menarik kira-kira 7,000 peserta dari Dubai yang dijangka berlangsung Julai nanti. Beliau menjelaskan menerusi acara seperti MICE, ia akan membantu penggiat industri pelancongan mewujudkan pelbagai acara bagi menarik lebih ramai kedatangan pelancong ke dalam negara. Di bawah kita punya strategi sekarang ini, kita insya-Allah kita menggunakan pendekatan tertentu. Terutama sekali kita ada MICE, Business Events. Business Events akan membawa seramai-ramainya dari keluar negara. Langkah ini katanya akan membantu pihak MOTEK untuk mencapai sasaran kemasukan kira-kira 2 juta pelancong asing ke Malaysia pada tahun ini dengan pendapatan berjumlah 8.6 bilion ringgit daripada pelancong yang mengunjungi negara ini. Datuk Seri Nancy berkata demikian kepada media selepas merasmikan kampus satelit Institut Kraf Negeri Sarawak di Kuching. Mengenai pelancong domestik pula, beliau optimis dan mahu penggiat industri tempatan meningkatkan dan naik taraf kualiti produk pelancongan seperti infrastruktur yang baik bagi menarik kedatangan pelancong bukan sahaja dari kawasan setempat, malah pelancong luar negara. Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM melalui Markas Wilayah Udara 2 bersama agensi-agensi Pasukan Keselamatan Awam akan melaksanakan latihan mencari dan menyelamat Wilayah Udara 2 2022 atau SAREX AR2 di sekitar kawasan Kuching, Kota Semarahan dan Santubong, Sarawak bermula 21 hingga 20 Mac. Dalam kenyataan media, TUDM hari ini memaklumkan SAREX AR2 merupakan latihan yang julung kali diadakan melibatkan kerjasama antara pihak TUDM bersama agensi-agensi awam di Sarawak. Objektif utama latihan yang akan dilaksanakan di fasa laut dan fasa darat tersebut adalah untuk memperkasakan koordinasi antara agensi dalam melaksanakan misi cari lamat di wilayah udara 2 yang merangkumi Sarawak, Sabah dan Labuan. Menurut TUDM, latihan tersebut juga untuk pengoperasian Military Rescue Sub-Center East sebagai agensi yang bertanggungjawab mengatur dan mengawal misi cari lamat di wilayah udara 2 serta mengekalkan kompetensi dan kemahiran pegawai dan anggota yang terlibat di dalam misi cari lamat. SAREX AR2 bakal melibatkan pengoperasian pesawat TUDM, Pasukan Gerakan Udara Sarawak dan juga pesawat dari Hornbill Skyways yang akan melaksanakan penerbangan rendah. Selain itu, pengoperasian aset maritim pula melibatkan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Polis Marin, Sarawak Coast Guard dan Jabatan Perikanan di sekitar perairan Santubong sepanjang latihan tersebut berlangsung. Sehubungan itu, TUDM ingin memaklumkan kepada orang ramai agar tidak cemas dan risau jika melihat pesawat-pesawat udara daripada pelbagai agensi melakukan penerbangan taktikal maupun aset-aset maritim di dalam tempoh latihan dilaksanakan.
Baik, dengan itu sekian berita dari Sarawak. Salam keluarga Malaysia. Kita kembali bersama Nurul di Angkasa Puri. Terima kasih Vanessa atas perincian itu.